kita mencari dalam kehidupan kita iman seperti mana yang diperolehi oleh para sahabat. Dalam satu cerita, Nabi cerita sendiri. Cerita ni dalam Sahih Muslim. Saya ringkaskan cerita ni. Satu orang pemuda, anak bukan pemuda, dia disebut dalam hadis sebagai ghulam. Ghulam ni bermaksud umur dia sebelum baligh, di antara 12 sampai 14 tahun. Budak ustaz, tuan-tuan, budak. Nabi cerita budak ni, dia dipilih sebagai pelapis ahli sihir diraja. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan sekalian, satu orang kanak-kanak ni, kanak-kanak, sama ada darjah 5, 6 ke 1, dia seorang dipilih menjadi pelapis ahli sihir diraja. Jadi tukang sihir diraja setiap hari akan ajak dia sihir. Sampai suatu hari dia berguru dengan tukang sihir diraja, dan dia juga berguru dengan seorang wali, orang hebat, wali, orang yang dekat dengan Allah. Sehinggalah kampung mereka keluar seekor binatang yang disebut oleh Rasulullah. Binatang ni membuatkan orang kampung tak boleh lawan dengan binatang ni. Wallahu alam, binatang apa? Akhirnya bila tengok orang kampung tak boleh lawan, budak ni pun dia keluar. Dia kata, ya Allah, hari ni aku boleh tahu apakah ajaran si alim ini yang benar ataupun ajaran tukang sihir itu benar. Budak ni pegang seketul batu. Dia kata bismillah, dengan nama Allah. Dia baling, kena pada binatang tadi, dan binatang tu pun mati. Lepas binatang tu mati, orang kampung ayuh. Dia pergi jumpa tok guru dia. Tok guru dia kata, innaka satubtala, akan mai ujian berat kepada kamu. Bermula daripada hari itu, tuan-tuan, orang pakak mai di rumah budak tu. Orang sakit, buta. Wahai budak, aku buta, tolong berubat aku. Tuan-tuan, apa jawab budak ni? Budak ni kata, sesungguhnya aku tak boleh berubat siapa-siapa pun. Hanya sahaja yang berubat itu ialah Allah. Budak tu kata, kalau pakcik mau beriman dengan Allah, saya akan minta Allah ubatkan pakcik. Pakcik tu kata, aku beriman dengan Allah. Dia pun pegang mata pakcik tu, berubat. Mula lagi sakit, yang sakit kaki, yang sakit barah, yang sakit kulit, yang macam-macam. Semua pi kat budak tadi. Budak tadi akan ajak apa? Dia akan ajak tauhid. Tuan-tuan, orang pakat beriman dengan Allah melalui kanak-kanak ini. Sampailah satu hari, geng menteri pun mai. Biasa, geng menteri mai. Nabi sebut Jalisul Malik. Jalisul Malik ni kawan rapat orang kanan raja ataupun menteri. Geng menteri mai. Salah satu menteri buta. Dia buat mai hadiah yang banyak. Dia kata, wahai budak, sembuhkan penyakitku. Kanak-kanak ni kata, sesungguhnya yang menyembuhkan itu ialah Allah. Menteri itu tanya, siapa Allah? Tuhan aku. Bukankah Tuhan kita raja di istana? Budak tu kata, dak, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Kalau kamu nak beriman dengan Allah, aku mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kamu. Menteri itu kata, aku beriman dengan Allah. Akhirnya menteri ni jadi seorang yang baik. Dia beriman dengan Allah, disembuhkan matanya. Akhirnya bila menteri tadi balik jumpa raja, raja tanya, bukan tak boleh tengok kah? Dia kata, memang tak boleh tengok, tetapi Allah menyembuhkan mataku. Raja kata, bukankah aku Allah? Bukankah aku yang Tuhan? Menteri itu kata, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Pendek cerita, menteri itu kena bunuh, tok guru dia kena bunuh. Budak ni dibawa naik ke atas gunung. Dia minta dengan Allah satu doa ya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Solat ajak 2 rakaat dia tak buat, zikir 1000 tak ada, satu doa ya, ya Allah, musnahkan mereka. Tentera hak bawa budak ni naik atas, bukit gunung tu bergegar, semua tentera jatuh mati.
Budak ni dia buka ikatan dia. Tuan-tuan, dia lari ke mana? Dia balik ke istana. Budak ni sudah sampai tahap iman haqqul yaqin ataupun ainul yaqin. Tinggi, tuan-tuan. Dalam alam ni dia pandang semua selain Allah Azza wa Jal adalah lemah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Budak ni kata Nabi, dia kembali ke istana. Raja tanah mana pi habis askar-askar. Dia kata semua dibunuh oleh Allah Azza wa Jal. Raja kata bawa dia ni pi tengah laut, ikat dia, baling dia dalam laut. Pendek cerita, semua tentera tu mati. Budak ni dia balik, dia pi ke istana. Bukan batalion tentera, satu orang kanak-kanak yang umur dia kata Rasulullah antara 11 hingga 14 tahun. Iman. Tuan-tuan, iman ni yang kita nak cari. Iman ni yang kita nak cari. Akhirnya bila raja tu tension, budak tu kata, wahai tuanku nak bunuh saya kah? Aku nak bunuh. Satu je cara. Esok tuanku himpunkan keseluruhan penduduk daerah ini di sebuah tanah lapang. Ikatkan saya di sebatang pohon ataupun kayu lah. Gunakan anak panah. Dia bagi anak panah. Bila tuanku nak panah saya, tuanku sebut bismillah dengan nama Allah, Rabbil Ghulam, Tuhan kepada budak ni. Hadis sahih ni. Esok satu orang budak akan dibunuh. Cerita pasal budak ni orang tahu lagi. Orang bakal tahu dah. Cuma orang nak tahu esok ending dia macam mana. Akhirnya sampai hari esok, budak ni dikat. Raja pun buat keluar anak panah tadi. Dia pun tarik. Ketika dia tarik, dia pun baca bismillah dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Apabila dilepaskan panah tadi, maka tepat kata Rasulullah mengenai dahinya, di antara dua bulu keningnya. Dia panggil sudraih, baina sudraih dalam bahasa yang digunakan oleh Rasulullah. Ni tang ni tepat. Bila dia panah tang ni dengan dimulakan dengan bismillah, satu daerah dengar dengan nama Allah Tuhan budak ni, kena tang ni, mati budak ni. Sampailah dia mati ketika tu tuan-tuan. Bila dia mati, semua yang melihat ramai-ramai sebut amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman dengan Tuhan budak ni. Tuan-tuan nampak iman yang haqqul yaqin ataupun iman ainul yaqin ini membawa semua manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu dikorek parit gergasi, dipasangkan api di dalam parit itu, dilontar dan ditolak seorang demi seorang. Ketika nak tolak seorang demi seorang, raja tanya dulu, hang nak mengaku aku Tuhan ke? Tuhan budak ni sebagai Tuhan. Tuan-tuan, tak ada seorang pun yang kata raja tu Tuhan, walaupun mereka berdiri menghadap suatu lubang yang luas, dipenuhi dengan bara api yang naik menyala. Subhanallah, kesemuanya menyebutkan kami mengaku bahawa Tuhan yang sebenar adalah Tuhan kepada budak kanak-kanak ini. Ditolak sampailah kepada giliran seorang wanita yang sedang mengendongkan bayinya. Bila dia sampai ke api, dia berhenti. Dia undur balik. Sekali dia pi balik, dia undur balik, kemudian dia pi balik, sehinggalah bayi yang dikendongnya itu bercakap kepadanya. Bayi itu kata, ya ummah, wahai ibu, isbiri fa innaki 'alal haq. Bersabarlah, sesungguhnya ibu berada di atas jalan kebenaran. Dia dengar anak dia cakap, mak tadi terus berlari masuk dalam api tersat. Maka syahidlah kesemua mereka ni yang mendapat iman haqqul yaqin. Ni iman tuan-tuan. Maka iman inilah yang kita nak cari. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa mengurniakan kepada kita iman-iman haqqul yaqin ini, seperti mana Allah mengurniakan kepada umat-umat yang terdahulu dan seperti mana Allah mengurniakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.